Okay, hi, Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel OX General. Okay, pada video kali ni, okay, saya akan bercerita dengan lebih lanjut lagi tentang 3 projek smart contract platform yang saya rasa boleh pergi jauh lah pada 2022 nanti. So smart contract platform ni, bagi yang tak tahu, saya explain secara ringkas je lah. Smart contract platform ni, yang bahasa mudah fahamnya adalah network tu sendirilah. Contohnya kalau macam kita yang famous sekarang guna MetaMask, orang hantar ke Binance Smart Chain, Binance Network, ataupun guna Ethereum Network. So kalau kita guna Binance Network, kalau kita nak bayar gas fee dia, kita kena bayar guna BNB. Jadi kadang-kadang kita ni bukannya invest kat BNB sangat pun, tapi memandangkan kita guna network dia, so kita kena bayar lah gas fee menggunakan BNB. Sebab tu harga BNB keep naik. Sebab nak ke tak nak, orang perlu bayar BNB lah. Betul tak? Sama juga dengan Ethereum. Ethereum lagi lah, gas fee dia tinggi. Siapa selalu guna Ethereum tahulah nak bayar gas fee dia sakit. Kalau nak transfer sikit, memang rasa tak berbaloi lah. So nak ke tak nak kena bayar. So itu adalah salah satu proses dalam smart contract lah. So ada 3 smart contract yang bagi saya tahun 2021 ni dia dah buat move, tapi 2022 dia lebih exciting sebab ketiga-tiga smart contract yang saya akan cerita ni dia menjanjikan scalability. Sebab Bitcoin dicipta bukan untuk scale, dia dicipta untuk transfer, dia adalah setting untuk decentralized. Meanwhile Ethereum dia ada limitation untuk scale sebab dia punya gas fee terlampau tinggi. Sebab tu ada Ethereum 1.0, lepas tu orang buat hard fork, ada sekarang Ethereum 2.0 untuk lower down the gas fee, tapi masih lagi gas fee dia tinggi. Sebab tu muncul smart contract yang baru ni, untuk salah satunya adalah untuk membantulah scale. Ada yang diorang bahasakan diri diorang adalah scaling solution layer 2 untuk Ethereum. Ada juga yang kata nak jadi Ethereum killer, maknanya dia nak menggantikan Ethereum. Jadi salah satu smart contract yang pertama yang saya akan cerita pada hari ini adalah Harmony. Harmony kalau dekat CoinGecko, CoinGecko ni dia sekarang adalah nombor 64 lah. 64 pada harga 0.3. Kalau buka website Harmony ni, dia adalah detail dia scaling cross chain Ethereum application, maknanya dia nak works with Ethereum lah. Untuk salah satu adalah untuk fast transaction, dan juga adalah untuk gas fee, kurangkan gas fee lah. Ada bridging fees. Dia pun baru launch, bridge dia baru launch Oktober 2020. Lepas tu adalah few ekosistem dia yang dia tengah develop. Since dia masih lagi baru, mainnet dia pun launch 2019. So kita akan cuba tengok chart dia macam mana progress dia. Okay, dia kata 2019, dia punya ni 2020. Maknanya masa dia okay, masa dia launch naik lah sikit. Lepas tu lama dia slow down. Okay, masa ni pun mungkin dia pun launch mainnet saja, tapi mungkin dia punya dApps dia tak berapa muncul lagi. Sekarang ni baru dApps dia muncul dan dia fly lah. Ini mungkin masa dia start listing masuk ke Binance, dia naik. Dan berlaku penurunan pada bulan Mei. Okay, kita cerita masa Bitcoin crash lah, sebab most of cryptocurrency akan major crash pada bulan 5 hari tu. Bulan 5, bulan 6 tu berlaku major crash. So kita ambil yang paling lowest lah, let's say lah kita ambil bulan 5, kita ambil sini lah. Kita ambil sini. So harga basically dalam 0.06. Okay, so 0.06 kita estimatekan lah diri kita. Kita estimatekan diri kita, kalau masa Bitcoin crash tu kita letak $100 sahaja pada Harmony ni, kita bahagi 0.06 so $100 dengan harga masa tu lah
So kita akan dapat dalam 1666.7. Dan cuba kita darab dengan harga sekarang. Ni token yang kita dapat kalau kita beli $100 pada hari tu, kita darab dengan harga sekarang. Kita punya $100 tu sekarang dalam masa berapa bulan dalam masa 5 bulan dah jadi $500. Ini adalah kita beli saja, kita tak staking dekat punya dApps apa benda semua. Dan sekarang ni pun dah ada few dApps Harmony muncul. Maknanya anda boleh buat staking dekat Harmony. Dan jujur saya kata, saya pun ada start staking dekat Harmony. Saya letak $300 dan sekarang kat Harmony memang dah beranak-anak lah duit tu. Okay, tapi disclaimer dulu, takut ini not financial advice. Apa-apa coin yang saya cerita dalam ni, korang study dulu, fahamkan apa yang coin tu buat, apa dApps apa benda semua tu, sebab ini adalah investment dan high risk. Jadi kalau kerugian ke apa ke, saya tak bertanggungjawab lah. Make sure you all buat kajian sendiri. Lagi saya bilang, this is not financial advice. So since kalau saya buka dApps kalau saya buka dApps radar ni pun, kalau kita tengok Harmony punya kita buka ranking, kita buka Harmony, mana Harmony. Okay, kita buka Harmony. Kalau kita tengok DeFi kan, tak banyak lagi, baru ada 16 DeFi. Kalau tengok dia punya marketplace pun, saya rasa ada 2 saja yang Harmony punya chain. Exchange dia pun ada 1-2 je. Ini OpenSwap baru. Yang sebelum ni saya pakai LootSwap ni baru. Berbeza dengan Binance Smart Chain. Binance Smart Chain ni dah beranak-anak, dah banyak page lah, sampai 2-3 page sebab dia memang besar punya network. Kalau DeFi lagilah, lagi sampai 41 DeFi, lagi banyak. So sebab tu Binance Smart Chain ni network dia besar, harga dia pun mahal sebab banyak coin-coin yang guna untuk staking lah, untuk macam-macam lah. So itu cerita pasal Harmony. So kita akan tengok dengan yang kedua, kita akan cerita pasal Phantom. Phantom ni salah satu projek yang saya rasa saya suka lah. Phantom ni saya ada invest dulu tapi jual awal sangat, padan muka. Phantom ni pun sama, dia dah start lah, dia punya dApps ni dah start. Ada banyak lah ni DEX dia untuk exchange untuk beli coin, benda semua. Ni ada lending and borrowing punya ekosistem. Tapi yang ni saya kalau sebagai Muslim saya elakkan sikit lah, sebab pasal lending borrowing ni mesti ada melibatkan benda yang syubhah sikit kan. So ada Beefy, 11, macam-macam. NFT dia pun baru nak mula, tak banyak lagi. So ekosistem dia tak banyak lagi lah. So dari segi kedudukan dia, kedudukan dekat cryptocurrency, Phantom menduduki nombor 36. 36, harga dia sekarang 2.85. Okay. Dan kalau kita tengok Phantom punya chart, kita buat estimation lah andai katalah kalau kita beli $100 pada itu Phantom Tetris. So masa June crash tu, okay, letaklah sini 0.02. Okay, letaklah kita beli $100 bagi 0.22. Betul kita letaklah 22. So kita akan dapat coin sebanyak ni 454, $100. Tapi harga sekarang ni 2.8. Kita cuba darab dengan 2.8. $100 tu dah beranak jadi 1,270. Sebab kalau tengok kan compact tadi ekosistem dekat Phantom berbanding dengan Harmony sikit lah. Mungkin Harmony akan cuba mengejar apa yang Phantom buat lah. Sekarang ni pun Phantom
bagi saya is still early lah, sebab harga $2 je. Kalau macam Binance pun boleh pergi sampai 600, kenapa Phantom tak boleh? Boleh sebab dia smart contract platform, lagi banyak orang guna, lagi tinggi dia punya kenaikan lah. Okay. Dan lagi satu, saya nak tunjukkan Cardano lah. Okay. Cardano ni salah satu projek favorite saya. Tapi Cardano ni very slow lah saya kata. Sebab dia sebenarnya launch awal. Kalau tak silap saya, Cardano ni muncul 2018-2019. Tapi dia punya kalau tengok roadmap dia, sekejap saya buka roadmap dia. Dia ada 5 fasa. Ada Byron. Byron ni dah lepas lah. Byron ni dah lepas. Lepas tu sekarang dia dalam fasa Goguen ni lah. Scaling, governance ni bukan. Dan Cardano label diri dia sebagai Ethereum killer sebab founder dia, Charles Hoskinson ni adalah bekas salah seorang bekas tak silap saya bekas ataupun co-founder Ethereum. Saya tak sure dia co-founder atau bekas pekerja dekat Ethereum. So dia merajuk ke, dia bergaduh ke dengan Vitalik. So dia munculkan diri dia buat Cardano. So Cardano ni sekarang ni Cardano baru work on smart contract. Sebelum ni Cardano, dan sekarang ni Cardano actually tak ada muncul lagi smart contract dia dekat sini lah. Tak ada. Kalau search pun smart contract dia, contohnya yang macam tengah famous SundaeSwap. SundaeSwap ni dia akan works on Cardano punya network. Ini pun kalau kita masuk dia punya dApps, coming soon. Maknanya dia tak muncul lagi. Maknanya coin Cardano ni orang beli sekarang, orang staking saja. Jadi delegator dekat dia punya wallet. Kalau tu boleh tengok video saya sebelum ni. Dia staking untuk dapat reward Cardano lah sebagai wallet. Tapi dia tak ada burning lagi. Maknanya tak ada kegunaan lain selain daripada staking dengan buat transaction dekat dalam tu lah. Dia tak ada kegunaan untuk dApps lagi. Kalau macam Phantom tadi at least dah ada kan, macam-macam. Harmony pun dah ada dApps dia. Tapi Cardano belum ada lagi, dan kemungkinan bulan 12 hujung tahun 2021 ni kemungkinan akan muncul dApps Cardano, sebab dia baru saja launch dia punya smart contract pada bulan 10 hari tu, dan bulan 11 dia orang tengah progress. Bulan 12 ni pun masih menunggu lagi, tak ada dApps lagi. Tapi coming soon. Okay, so harga Cardano sekarang ni, kalau tengok dekat cryptocurrency ni, Cardano menduduki carta yang ke-6. Sebab dia label diri dia sebagai Ethereum killer. Tak tahu berapa jauh lagi harga dia boleh nak kejar ni. Mungkin makan masa lah 3-4 tahun, 5-6 tahun untuk dia capai harga macam ni. So harga dia sekarang 2.27. Kalau kita tengok, kita pergi ada USDT. Ada USDT. So itu saya punya label-label tu. So Cardano Cardano masa dia terjun itu, okay, kita ambil lah sini 1.03. Taklah 100 bahagi 1 maknanya akan dapat 100 coin lah. 100 coin Cardano kan. So 100 coin Cardano ni kalau darab berapa sekarang, 2.27. So investment kita cuma dapat 227. So kalau tapi kena fahamkan juga beza dengan Phantom dengan Harmony tadi, diorang dah release dApps. Sebab tu diorang punya kenaikan tu macam Phantom naik 5 kali, Phantom naik hampir 1,200 kali ganda. Kalau macam Harmony naik sampai 500 kali ganda. Tapi once Cardano release dia punya dia punya dApps nanti akan ada muncul dApps. Kita tak tahu, mungkin dia boleh pergi sampai harga RM5, mungkin dia boleh pergi sampai harga RM10 ataupun RM20, kita tak tahu. Dan salah satu perbezaan antara ketiga-tiga coin yang saya sebut ni, Phantom, Harmony dan juga Cardano, mereka ada maximum supply. Kalau buka Binance, saya tengok dekat CoinGecko ni,
max supply tak ada. Kiranya Binance akan keep producing dia punya coin, keep producing. Apa? Tapi kalau Phantom dia ada limitation dia dah, ada max supply dia. 3 trilion. Sekarang ni dah 2 bilion, so ada balance lagi 2 trilion, so ada beza lagi 1 trilion. Kalau macam Cardano pun dah guna 32, ada lagi beza 13 bilion. Kalau Harmony ada lagi berapa ni? 1 2 3 1 2 3. Harmony ada lagi 3 trilion. So kalau ada limitation mechanism macam ni, bagus lah. Ibarat Bitcoin pun ada ada max supply. So kalau ada max supply ni, orang tahu benda tu limited, so orang terkejar-kejar lah benda tu. So saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ni. Mungkin anda boleh usah-usah sebit-sebit dulu smart contract ini. Okay, kalau ada apa-apa yang anda nak saya review, anda boleh tanya lagi dekat bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.